Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan kumpulan saya, kami ingin berkongsi tentang pengetahuan yang kami ada tentang konsep ilmu dan kebebasan hak asasi. First, kita pergi dulu kepada poin yang pertama, iaitu konsep ilmu. Kenapa kita perlu tuntut ilmu dan apakah kepentingan ilmu dalam kehidupan seharian kita? Okey, sebagai contoh, saya sebagai seorang student, ilmu amat penting kepada saya kerana kalau tak ada ilmu, macam mana saya nak jawab dalam exam? Betul. Okay, kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu kebebasan hak asasi manusia. Kita ambil sebagai contoh isu yang sedang hangat diperkatakan pada hari ini, iaitu isu Palestin, di mana rakyat Palestin terpaksa mengemis di negara sendiri kerana mereka ditindas oleh tentera Zionis. Okay. Tujuan kami kaji tajuk ini kerana kami ingin memberikan pendedahan tentang konsep ilmu dan kebebasan hak asasi. Ilmu boleh dijelaskan dari segi bahasa dan juga istilah. Ilmu dari segi bahasa ialah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu alimah, yang membawa maksud mengetahui atau perbuatan yang bertujuan mengetahui sesuatu yang sebenarnya. Ilmu dari segi istilah pula ialah pengetahuan atau kebenaran yang datangnya daripada Allah SWT yang diturunkan kepada Rasul dan alam penciptaannya termasuk manusia. Menuntut ilmu bagi umat Islam adalah fardu ain yang perlu dipenuhi oleh setiap umat Islam. Secara umumnya, ilmu amat penting kepada semua umat manusia tanpa mengira bangsa agar sesebuah negara dapat melahirkan masyarakat yang tidak buta huruf, yang dapat memajukan ekonomi negara kelak. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, dengan menuntut ilmu, sesebuah negara akan dapat melahirkan masyarakat yang tidak buta huruf dan sekaligus dapat memajukan ekonomi negara. Tetapi adakah Malaysia berjaya mencapai apakah yang diperkatakan oleh saya sebentar tadi? Balik kepada tahun 2019, tahun di mana terdapat sebanyak 3,992 kes ponteng sekolah. Jumlah yang dinyatakan sebentar tadi hanya kes yang berlaku di Johor Bahru. Ia masih belum dicampur dengan 14 buah negeri di Malaysia. Sekiranya ia dicampur, ia mampu mencecah sehingga beratus-ratus ribu dan sekaligus membuatkan Malaysia terkesan dengan keinginan untuk mencapai dan melahirkan masyarakat yang tidak buta huruf. Seterusnya, kebebasan hak asasi. Kebebasan hak asasi boleh dijelaskan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang individu seperti prinsip atau norma yang menggambarkan tingkah laku manusia yang meliputi pelbagai skop kehidupan yang dilindungi secara berkala. Kebebasan hak asasi dari perspektif Islam hanya mematlamatkan untuk melindungi maruah dan karamah insan. Antara kebebasan hak asasi yang sering kita perlihatkan adalah kebebasan hak bersuara. Bermula pada tahun 2020 sehingga kini 2021, semua negara telah digemparkan dengan satu wabak yang dipanggil COVID-19. Saat-saat kucak-kacirnya sesebuah negara, hak bersuara seseorang individu amat digalakkan. Contohnya, saya adalah antara individu yang bersuara bahawa saya ingin sekolah ditutup agar penularan wabak COVID-19 ini semakin berkurang. Jadi, perkara yang saya suarakan itu mungkin akan dilaksanakan oleh sesebuah negara. Jadi, dengan itu, kebebasan hak asasi bukan saja hanya kebebasan bersuara, malah banyak lagi hak-hak kebebasan yang dimiliki oleh seseorang individu. Masalah yang pertama ialah apabila ibu bapa tidak mendedahkan ilmu agama Islam kepada anak-anak. Punca perkara ini berlaku adalah apabila ibu bapa mengambil ringan tentang soal agama. Sesetengah ibu bapa tidak menitik beratkan ilmu agama ini ke dalam diri anak-anak mereka. Sebaliknya, mereka serahkan sebulat-bulatnya tanggungjawab ini kepada pihak sekolah ataupun pihak universiti dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Masalah yang kedua ialah kurang usaha untuk mencari ilmu. Ramai remaja dan kanak-kanak di Malaysia kini ketinggalan pelajaran mereka kerana tidak disekolahkan semasa usia persekolahan mereka. Punca perkara ini berlaku kerana ada segelintir ibu bapa dan keluarga yang tidak mampu menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Untuk mengukuhkan lagi pernyataan saya, Tabung Penduduk Pertubuhan Bangsa Bersatu UNFPA mendapati setakat tahun 2009, kira-kira 44,000 kanak-kanak tidak disekolahkan semasa usia persekolahan mereka. Selain daripada itu, negara Malaysia juga sedang dilanda oleh wabak COVID-19 dan ia
juga memberi kesan kepada sektor pembelajaran. Seterusnya kita masuk ke konsep kebebasan dan hak asasi, iaitu hak wanita dan kebebasan media. Masalah yang timbul dalam hak wanita ialah isu rogol dan keganasan seksual. Secara ringkas, rogol ialah perbuatan memperkosa atau mencabul kehormatan wanita. Keganasan seksual pula adalah perbuatan seksual dengan cara keganasan atau paksaan. Salah satu punca perkara ini berlaku adalah apabila seseorang itu terpengaruh dengan bahan rangsangan seksual yang tidak terkawal di media internet. Perkara ini dapat dikukuhkan lagi sepanjang tempoh Januari hingga Oktober 2018 sebanyak 480 kes rogol dalam kalangan remaja dan pelajar telah dilaporkan. Yang terakhir ialah masalah kebebasan media, iaitu penyebaran berita dan maklumat palsu. Punca perkara ini berlaku apabila sesetengah individu sengaja menyebarkannya untuk menarik perhatian pengguna internet bagi tujuan pendapatan periklanan. Perkara ini dapat dikukuhkan lagi apabila sebanyak 262 kertas siasatan membabitkan penyebaran berita dan maklumat palsu dibuka setakat 11 Mei 2020. Solusi pertama mengenai isu kekurangan ilmu agama. Ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dengan menjadi suri tauladan kepada mereka. Kerana anak-anak mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar di sekeliling mereka. Jadi, ibu bapa perlulah menunjukkan perbuatan yang baik di hadapan mereka ataupun mengajak bersama-sama melakukan amal ibadat. Untuk solusi kurang usaha mencari ilmu pula ialah kita sebagai pelajar perlulah kembali semula kepada niat kita. Mengapa kita menuntut ilmu? Tetapkan semula niat kita menuntut ilmu kerana Allah SWT supaya ilmu yang kita pelajari itu diberkati dan dipermudahkan segala urusan. Tambahan pula, dunia sekarang sedang melanda dengan wabak COVID-19. Segala pembelajaran akan dilakukan secara atas talian. Jadi, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersama 5 syarikat telekomunikasi yang lain telah bersetuju untuk melanjutkan pemberian 1 GB data harian percuma kepada para pelanggan. Seterusnya, saya akan membincangkan solusi berkaitan isu kebebasan dan hak asasi. Hak wanita saya akan bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, pihak kerajaan, pihak lelaki dan juga pihak wanita. Pihak kerajaan telah menetapkan di mana individu yang disabitkan kesalahan merogol seorang wanita akan dijatuhkan hukuman penjara mandatori tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun dan juga boleh dikenakan sebatan bawah Akta 574 Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Pihak lelaki juga perlulah mengambil berat tentang keselamatan ahli keluarga dan juga adik-beradik perempuan mereka dengan memantau pergerakan dan juga dengan siapa mereka bergaul. Walaupun isu ini berkaitan dengan pihak wanita, tetapi mereka juga perlulah memainkan peranan yang penting dengan cara menjaga pandangan mereka daripada lelaki yang bukan mahram dan juga wajib untuk mereka menutup aurat mengikut syarak. Tidak kiralah sama ada berada di rumah ataupun di luar sekalipun. Solusi terakhir berkenaan penyebaran berita palsu. Sebagai contoh, dunia ini tular dengan pelbagai berita palsu mengenai wabak COVID-19. Oleh itu, pihak kerajaan telah mengambil inisiatif dengan cara segala berita berkaitan COVID-19 boleh dirujuk melalui laman web rasmi MKN bagi mengetahui kemaskini terbaru berkaitan COVID-19. Hikmah menuntut ilmu ni ialah orang yang berusaha mencari ilmu sama ada fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Selain itu, orang yang berada di majlis ilmu untuk menuntut ilmu ni, para malaikat akan bersama mereka dan mendoakan keampunan untuk mereka. Orang yang berada di majlis ilmu ni untuk menuntut ilmu juga akan sentiasa dinaungi sayap malaikat dan didoakan agar dicucuri rahmat. Bukan itu sahaja, nescaya mereka juga akan didoakan keampunan oleh seluruh penghuni di langit dan juga di bumi. Seterusnya ialah hikmah kita menutup aurat. Hikmah menutup aurat ni adalah kita dapat menghindarkan diri kita daripada azab Allah. Selain itu, kita juga terhindar dari perkara yang mendatangkan maksiat seperti fitnah, zina dan sebagainya.
Akhir sekali, hikmah yang kita dapat apabila kita mengelakkan penyebaran berita palsu ini terjadi adalah kita dapat mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini, perkara buruk berlaku, seperti apabila kita menyebarkan berita yang tidak sahih lagi, tidak betul lagi, ataupun berita palsu, kita boleh menimbulkan pergaduhan, perbalahan, pecah belah kaum, dan paling teruk sekali boleh memutuskan hubungan silaturahim. Oleh itu, jika kita mengelakkan penyebaran berita palsu ini dengan soal selidik terlebih dahulu, tidak terburu-buru, nescaya kita dapat menjaga ikatan persaudaraan kita sesama Muslim. Bukan sesama Muslim sahaja, malah dengan agama-agama lain juga, dengan bangsa-bangsa lain juga. Tak kiralah usia tua ke muda ke, kita dapat jaga hubungan persaudaraan tu. Konklusinya, saya petik dari kata-kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Misalnya, saya ingin menyuarakan pendapat saya pada orang ramai, tapi saya tak ada ilmu untuk saya suarakan pendapat sendiri. Ibarat macam saya beli sardin dalam tin, bila saya buka tin tu kosong. Ibarat macam itulah. Jadi, adakah orang ramai akan terima isi? Adakah orang ramai akan terima pendapat saya? Tidak kan? Macam itulah. So, sebagai konklusinya, ilmu, tutuplah ilmu sebanyak mana yang kita boleh, kerana ia untuk kepentingan diri kita juga, dan kita boleh sebarkan ilmu itu kepada orang ramai. Dan terima kasih. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا